Sekejap, mana dia? Okey. Okey, kita sambung. Sorry. Siaran tergendala. Okey. So, kita pergi Kelantan. Okey, jom kita pergi Kelantan. So, ini soalan Kelantan. Okey. Dia punya persamaan. Syairi, betul tak semua persamaan kau? Betul. Betul Okey. Betul Syairi, betul. masa periksa tu kau jawab tak soalan ni? Tak, Tak. tak. Tak payah jawab lah kan. Ah, Mm-mm. Okey, tak apa. Sebab tu kan awak nampak tak? Bila trial, bila saya sentuh balik tajuk-tajuk yang penting, yang mesti kamu kuasai. Jadi masa trial tu kenapa markah 10, kenapa markah 5, 15, 20? Kan sebab kamu sendiri tak jawab tajuk-tajuk yang penting kamu kuasai. Entah kamu jawab entah apa-apa je, macam tu. So saya harap lepas ni index number full mark, selalu linear programming full mark dah 20 markah. So tak akan ada lagi markah yang 1 digit. Okey, so ini untuk soalan Kelantan. Okey, pada yang tak tengok langsung lagi, saya harap lepas ni kamu tengok. Jadi nanti kamu boleh tanyalah apa-apa soalan sekiranya tak okey. So, saya akan bincangkan soalan Melaka dan Putrajaya. Okey, jom kita pergi Melaka. Putrajaya ada 2 set soalan. Okey, Putrajaya ada 2 set soalan sama juga dengan soalan Selangor lah. Soalan Selangor ada 2 set soalan juga. Okey, dan kita punya set soalan adalah set yang pertama. Okey, you tengok yang ini. Okey, ini soalan Melaka. Saya dah share kan? Betul? Saya dah share screen? Betul. Betul. Okey. So tengok dekat sini, sebuah institusi menawarkan 2 kursus perniagaan, pengurusan dan keuangan. Bilangan peserta bagi kursus pengurusan ialah X. Jadi awak nampak je pasal pengurusan, awak tukar huruf X. Awak nampak je pasal keuangan, awak tukarkan dia pada huruf Y. Wajib ditukarkan. Jumlah peserta tidak melebihi 80 orang. Okey, saya nak... Okey, Afiq 5C. Jawab macam mana nak keluarkan persamaan ini. Terdiri daripada pengurusan dan keuangan. Pengurusannya X, keuangannya Y. Okey, persamaan pertama yang perlu kita keluarkan, dia kata jumlah peserta tidak melebihi 80 orang. Okey, apa kamu nak kena keluarkan dekat sini? Afiq? Saya nampak Afiq. 5C mana ada cikgu dari tadi? Afiq 5C tak ada. Tadi saya nampak itu Afiq apa? Itu Afiq 5A. Lah. Oh ya ke? Alahai. Okey tak apalah. Afiq 5A pun 5A lah. Saya try Try. X tambah Y kurang daripada atau sama dengan 80. Okey, sebab dia kata tidak melebihi. Okey, good. X tambah Y kurang sama dengan 80. Okey, good. Sekejap saya nak ni. Okey, next. Betul? Seterusnya kita tengok soalan seterusnya. Okey, yang kedua, bilangan peserta kurus kuruslah pula. Siapa yang dah gemuk ni? Jadi kuruslah pula. Okey, bilangan peserta kursus keuangan tidak melebihi 4 kali bilangan kursus kepengurusan. Okey, Diana. Okey, sini tadi. Okey, jawapannya apa Diana? Mana yang tadi cikgu? Yang kedua. Yang kedua, bilangan peserta kursus keuangan tidak melebihi 4 kali bilangan kursus pengurusan. Keuangan urut apa? Jadi, bila kamu menjawab soalan ini, maksudnya kamu tak ikut daripada awal lah. Okay, bila menjawab soalan macam ni, saya dah bagi tahu hari tu. Okey, dia kata pengurusan, satu lagi keuangan. Dia dah bagi tahu dah, pengurusan adalah X, keuangan adalah Y. Awak kena buat macam tu. Baru awak akan terus boleh dapat. Jadi kalau yang kedua dia kata, kursus keuangan. So, keuangan ialah Y. Tidak melebihi, so kurang sama dengan 4 kali X. Itu dua. Yang ketiga, bilangan peserta kursus keuangan lagi. Jadi dia kata Y.
Okey, mesti melebihi. So dia lebih besar. Dia lebih daripada kursus pengurusan. So tolak X. Sekurang-kurangnya lebih besar sama dengan 10. Boleh? Okey? Okey. Okey. Jadi dekat sini korang semua kena buatkan graf. Okey, untuk soalan ini dia mudah. Okey, dia mudah untuk kamu buatkan graf dia. Okey, jadi kamu kena bentuk lakarkan graf, plotkan graf, lorekkan kawasan, baru kita akan jawab soalan yang seterusnya. Okey, graf ini kena buat dalam masa 4.5 minit. So saya nak awak buat bermula dari sekarang. Untuk graf dia kata 2 cm 10 peserta untuk kedua-dua paksi. Okey, sekarang 9.20. So pukul 9.25 saya nak awak siaplah graf. Okey, buat sekarang graf semua orang. Berdasarkan ini 1, 2, 3. Okey, siapa yang lupa macam mana nak buat graf? Ada yang lupa tak nak buat graf macam mana? Okey, yang lupa. Okey, yang ingat, yang tak hilang ingatan, tolong buat sekarang. Okey, tengok graf ni awak tengok satu demi satu. Saya nak buat yang pertama. Yang pertama, saya akan buat jadual. Biasa saya suruh pelajar buat jadual. X, Y. Nak mudah, satu letak X kosong. Kosongkan X. Maksudnya untuk graf persamaan yang pertama, X saya kosong. Bila X saya kosong, tak ada X ni tak ada. Bermakna Y ialah 80. Dia nak mudah macam ni. Bila kamu nampak ada X, kamu nampak ada Y, kamu nampak ada nombor yang tak ada huruf. You letak X kosong, satu lagi you letak Y yang kosong. Y kosong maksudnya ni, Y ni tak ada. Bila Y tak ada, maka X-nya ialah 80. Macam itu. Tapi kalau kamu nak buat macam ni, XY, kamu letak X kosong, maka sini 80. Kamu nak letak X ni 40 ke 60 ke suka hati kamu pun boleh. Contohnya kalau kamu letakkan X 60, maksudnya dekat X ni kita gantikan dia dengan 60. Jadi Y 80 tolak 60, sini dapat 20. Walaupun jadual ini dengan ini tak sama, tapi sebab dia adalah satu garis lurus. So, graf kamu ke dengan kawan kamu ke yang mengambil titik yang berbeza, graf dia tetap sama. Okey? Okey, tak apa, saya tunjuk dulu yang ini. Yang kedua, you tengok kat sini. Yang kedua, kamu tengok saya gunakan warna hijau. Okey, you tengok dekat sini, ini X, ini Y sama juga. Sama juga letak X kosong, tapi kali ini you jangan letak Y kosong. Sebab dekat soalan ini, persamaan ini tak ada C. Dia hanya ada huruf Y, dia ada X. Dia tak ada nombor yang tanpa huruf. Jadi kamu tak boleh buat seperti yang pertama ni tadi. Kamu kena buat kaedah yang bawah. Jadi X kosong. X kosong, 4 darab kosong, kosong. Maka Y juga kosong. So dekat sini kita guna kaedah yang kedua. Jadi ambil apa-apa nilai. Ambil apa-apa nilai, ambil apa suka hati, tak kisah. Let's say lah, awak kata awak nak ambil 50. Boleh? X 50. 4 darab 50, 200. Tetapi sekiranya, bila awak tengok paksi Y awak tak sampai 200. Awak nak plot tak cukup. Bila tak cukup, awak kecilkan. Awak ambil lah 30 contohnya. X 30. 4 darab 30, Y dia 120. Okey, semua orang tahu nak plotkan graf ni? Awak ni jangan silap ini kosong-kosong. So kosong-kosong tu dekat situ. 50, 200 mungkin tak muat. Jadi awak ambil X 30, Y 120 dekat sini. Ambil pembaris, gariskan. Okey. Dan yang terakhir ni, dia ada X, dia ada Y dan ada nombor tanpa huruf. So you boleh buat X, Y, you boleh letak kosong. Okey, cuma dekat sini, you tengok bila X kosong, Y 10. Tapi kalau awak kosongkan Y, dia akan jadi nombor negatif. Nombor negatif tak ada dekat awak punya graf. Jadi apa yang kat sini lagi, apa yang boleh awak buat, ambillah apa-apa nilai. Sukati pun ambil berapa? Ambil 40 contoh. X 40. Maksudnya Y tolak 40. Tolak 40 bawa sana jadi tambah.
10 tambah 40 sini jadi 50. Jadi kamu dah ada 3 jadual. 1, 2, 3 jadual. Buatkan graf dia. Clear? Ada lagi tak yang tak clear? Semua clear. Okey, buatkan graf. Semua orang mesti tolong saya. Tolong saya untuk tolong awak punya result. Hello. Ya. Cikgu, Ya, Adam. yang ni Melaka. Ni Melaka. Okay. Okey. Okey, dah dihantar jawapan. Okey. 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 Okey, boleh teruskan jawapan jawab Adam? Okay. Macam mana? Tak ada jawab. Eh. Okey, ni boleh sebabnya jadual tu tadi persamaan dah ada kan. Okey, ni soalan dia Adam.
Okey, siapa yang nak hantar jawapan boleh hantar. Okey, ada tak lagi yang siapa yang belum siap? Yang belum siap angkat tangan. Okey, belum siap Semua orang buat tolong ya. Kita nak buat hari malam ni 10 markah. Mesti 10 markah. Macam mana pun mesti 10 markah. Kusyairi tadi dia baru dapat 6 markah. So lepas ni dia boleh dapat 10 markah dah. Boleh hantar dalam grup, tak apa. Jangan malukan kawan. Hantar je dalam grup. Bagi semua orang nampak. Lepas tu saya komen terus senang. Dah. Okey, kita tengok kita tengok skema dia. Kita tengok gambar dia. Okey, jap. Okey, ini set Melaka tadi. So ini dia yang kita dapat. Okey. Semua orang dapat tak graf ni? Saya kecilkan je ni, saya potong ambil nak tunjukkan kawasan Belorek je. Semua orang dapat? Yang dah cuba dapat tak jawapan di sini? Siapa yang tak dapat angkat tangan? Tak ada. Alhamdulillah. Okey, good. Alhamdulillah. Okey, jadi kita tengok soalan seterusnya. Soalan tadi kalau awak tengok dia minta apa? Okey. Sekejap. Soalan Melaka. Ni ke? Dia main. Okey, tadi soalan ni dia kata dia nak julat bilangan peserta bagi kursus keuangan jika peserta pengurusan adalah 20 orang. Okey, jadi keuangan dengan pengurusan. So kat sini awak kena tahu, keuangan tadi X ke Y? Y. Keuangan. Jadi kita tengok baca Y, awak tengok pada jadual graf awak mesti pada kawasan Belorek. Jadi maksudnya macam contoh yang saya bagi tadilah, awak akan tengok dekat situ apakah jawapan dia nak. Okey, jadi kat sini soalan dia boleh tanya minimum, dia boleh tanya maksimum, dia boleh juga tanya julat. Jadi kalau awak tengok dekat sini, okey, mana dia ni Melaka. Ni dia. Okey, jadi dia nak 20. Tu dia. Nampak warna merah ni, dia buat 20. Dia nak, kalau dia nak minimum, ambil yang mula-mula kamu jumpa. Mula-mula kamu jumpa, kalau ada garis putus-putus, jangan ambil dia sebagai jawapan. Okey, kena naikkan sikit. Jadi kalau dia tanya minimum, ini dia. Kalau dia tanya maksimum, teruskan ambil di sini. Kalau dia tanya julat, ambil paling kecil dan paling besar. Seperti dalam skema. Boleh? Dan yang terakhir, dia dah keluarkan persamaan 60X tambah 70Y berdasarkan soalan yang diberikan. Jadi kalau awak tengok dekat sini, ambillah titik. Yang ini dah tentu-tentunya bukan. So kita pilih titik ini ataupun titik ini. Jadi awak nampak tak ni garis putus-putus warna hijau yang dia buat. Yang dia buat ni seperti yang saya pernah ajar kamu sebelum ini. Jadi contohnya awak nampak tak ni 60X 70Y ni keluar daripada soalan. Soalan dia apa tadi Okey, di sini dia kata keuntungan maksimum diperoleh. Alamak. Betul. Mana? Atas. Okey, dia kata kat sini jumlah yuran maksimum seminggu. Okey, yang boleh dikutip jika yuran seminggu
Kursus pengurusan dan keuangan 60-70. 60-70. Jadi, macam saya dah bagi tahu sebelum ni untuk soalan-soalan yang lain, awak dah tahu dah dia cerita pasal 60 dan 70. Jadi 60x 70y. 60x 70y. Okey, kalau awak nak buat garis putus-putus yang hijau tu, ingat. Tengok sini 60x tambah 70y. Macam mana nak buat garis putus-putus hijau tu? X ambil Y punya. Y ambil X punya. Ini nak buat dia dalam intercept form, dalam bentuk pintasan. X 70, Y 60. Okey, jadi awak tengok 70, 60 jauh sangat. Awak boleh simplify, permudahkan. Awak boleh buang kosong. Jadi 7 dengan 6 pun boleh. 7 dengan 6. Dekat sini, dia bahagi 2. So, kalau dia 70, saya boleh jadikan dia dekat sini adalah... Okey, kalau dia 70, 60, saya boleh buat 7 dengan 6. Jadi, X-nya 7 dekat sini. Okey, Y-nya 6 di sini. So, awak buat garis putus-putus di sini. Sebenarnya garis putus-putus hijau yang saya buat, dia adalah selari dengan hijau pada skema. Skema tadi dia buat 70 ni dia bahagi 2. So sini jadi 35, sini jadi 30. Sebab tu dia potong sini 35, potong sini 30. Jadi apa yang dia buat sebenarnya macam saya kata sebelum ini, sebenarnya dia gerakkan pembaris. Dia gerakkan pembaris, gerak, dia tengok mana satu yang paling lambat disentuh. Jadi kalau macam ni kan, nampak tak? Saya buat ni pun saya tak pasti yang mana satu kan. Jadi sebabnya saya guna skrin ni. So, kalau awak sendiri, awak buat dekat graf awak, dan awak macam, titik mana titik ni ke titik ni? Awak tak pasti. Jadi bila tak berlaku ketidakpastian, keragu-raguan, awak ambil titik ini, awak ambil titik ini, masukkan dalam sini. You tengok manakah yang memberi jawapan yang maksimum. Faham? Semua orang faham? 100% faham? Ada tak yang blur-blur lagi? Yang blur-blur lagi angkat tangan? Ada lagi. Okey, yang blur. Kau blur yang kat mana bang? Ke kakak? Mana yang kamu tak berapa faham lagi? Tak apa, awak kena tanya. Sebab saya nak bagi 10 markah malam ni. Okey bang, ke kakak yang angkat tangan tadi. Mana yang awak tak faham? Cikgu, ulang balik yang soalan 2 Roman tu. 2 Roman ni, okey. 2 Roman ni tadi dia cerita. Okey, soalan dia, awak kena keluarkan 60x 70y ni. Macam mana awak nak keluarkan? Awak kena tengok soalan ni. Okey, jadi saya kena naik balik sekejap. Okey, tak apa. Saya akan ulang sampai awak faham. Saya tak suka bila awak diam. Menyampah. Okey. You tengok sini, dengar tak? Menyampah. Kalau tak suka tu macam baik je kan. Saya tak suka awak. Awak rasa macam okey lagi. Kalau saya kata saya menyampah kat awak. Baru sedap bunyinya kan. Okey, dia kata jumlah yuran maksimum seminggu boleh dikutip jika yuran seminggu pengurusan dan keuangan. Pengurusan iaitu tadi kita tengok X. Pengurusan X. Bermakna sini 60X tambah 70Y. Dia nak maksimum. Kamu dah dapat 60X tambah 70Y. Dah dapat yang itu. Kalau awak tak tahu nak buat garis putus-putus warna hijau, tak apa. Tak apa. Awak ambil tadi 60X tambah 70Y. Dia nak maksimum. Bila dia nak 60X tambah 70Y, dia nak maksimum. Bermakna titik yang paling bawah ni memang kita takkan ambil. Sebab titik itu paling dekat dengan origin point, titik asalan. So titik yang mungkin menjadi kita punya maksimum adalah titik yang atas ni ataupun yang sebelah sini. Jadi kalau awak tak pasti, okey, jadi awak baca koordinat tu yang atas ni dengan koordinat yang bawah. Awak baca contohnya yang bawah ni berapa? 35, 45. So, awak tekan kalkulator. Okay, 60, 35,
70, 45. Okey. 60 darab 35 tambahkan dengan 70 darab dengan 45. Jadi awak dapat jawapannya yang ini adalah 5,250. Dia nak yang maksimum. Jadi yang maksimum adalah pada titik 1664 di mana jawapannya adalah 5,440. Okey? Tapi saya nak tunjuk kamu juga. Okey, cara macam mana kalau kamu tengok, kenapa ada garis putus-putus hijau tu cikgu? Okey, jadi setelah kamu benakan persamaan ini, ungkapan ini, bukan persamaan ungkapan ini, apa yang perlu kamu buat? Nampak tak X? X tu nombornya 60. Y tu nombornya 70. Jadi X ambil Y punya. Y ambil X punya. Ini paling senang saya nak tunjuk. Dia sepatutnya awak kena tahu kenapa sesuka hati saya buat tu. Sebenarnya dia macam ni. 60X tambah 70Y sama dengan 60 darab 70 adalah 4,200. Okey, 60 darab 70, 4,200. Kita nak dalam intercept form iaitu bentuk pintasan. Jadi saya kena bahagi dengan 4,200. Bermakna sini pun 4,200. Sini pun 4,200. So sini 70. Sini 60. Sini 1. Ini cara yang sebenar. Tapi saya tak nak buat pening. Macam susahnya Ahmed. Jadi tak payah buat yang ini. Ini cuma saya tunjuklah. Nanti kalau orang tanya, tahulah sebabnya. Jangan kata, entah cikgu kata X ambil Y, Y ambil X. Jangan kata macam tu. Tapi untuk peperiksaan, you ambil saja. X ambil Y punya, Y ambil X punya. Maka jadilah yang ini. Ini digunakan untuk apa? Untuk kita buatkan garis warna hijau. Garis warna hijau, kalau awak tengok, X ni sepatutnya 70. Y ni sepatutnya 60. Tapi 70, 60 tu besar sangat. Jadi saya boleh permudahkan. Saya boleh buang kosong, jadilah dia 7, 6. Ataupun 70 saya bahagi 2, dia jadi 35. 60 bahagi 2, dia jadi 30. Okey, apa guna garis putus-putus tu? Sebenarnya garis putus-putus ni kita kena gerakkan dia. Macam saya kata, kita gerakkan pembaris ni. Okey, awak gerakkan secara selari. Awak tengok titik mana yang paling lambat awak sentuh. Jadi titik yang paling lambat awak sentuh, tu dia yang di atas. Tapi kadang-kadang bila dia sangat hampir lah, contoh. Bila awak gerakkan nampak macam ni. Alamak, yang mana yang paling lambat sentuh awak tak pasti. Jadi awak gunakan kaedah cuba-cuba. Maksudnya, you cuba titik ni ke titik ini yang memberi jawapan maksimum. Macam itu. Soalan ni tak pernah keluar bentuk lain. Tak pernah. Dia keluar macam ni lah ceritanya. Cuma pelajar akan silap bila soalan akan kata dekat sini, dia kata bundarkan pada ringgit yang hampir. Awak dapat sen, awak biarkan saja. Itu yang menyebabkan awak tak dapat full mark. Okey, clear? Yang bertanya? Clear tak? Siapa tanya tadi ya? Hilang dah. Dah faham hilang? Clear. Ingat dah faham hilang Cikgu. terus. Okey. Okey, kita cuba satu soalan. Okey, Cikgu. ya. Nak tanya, kalau contohnya koordinat tu kita dapat 16, sepatutnya 15. Tolak markah ke? Macam mana? Dia contohnya jawapan Maksudnya dia graf tu tak tepat lah ya? tak tepat. Okey, soalan kata dekat sini kalau awak tengok kan, gunakan graf anda. Jadi pemeriksa memang tengok pada graf kamu. Tapi kalau dia nampak lah kamu memang tersalah plot, jadi kalau kata berdasarkan graf kamu, sesuka hati kamu nak buat graf apa, tak boleh lah. Jadi macam Adam kata tadi, jawapannya 16, Adam ambil 15. Sebab dia ada plus minus. Dia akan refer pada graf kamu sebab dia kata berdasarkan graf anda. Faham? Okey. Okey, lagi soalan? Ada lagi soalan? Tak ada.
Okey, kalau tak ada soalan lagi, okey, kita jawab soalan Putrajaya. Kita tengok, yes, kat sini ada nisbah. Kita jawab soalan Putrajaya set 2, iaitu ni soalan ni sebab dia ada nisbah. Jadi saya nak awak buat, cuba buat sendiri daripada bentukan ketaksamaan. Tengok ni 1 2 3 dapat tak 3 markah? Buat ini dapat ke tidak? Sekarang awak tengok 9.46. Dia 10 markah, so 15 minit. So pukul 10, 2 minit saya bagi kamu. Cuba buat sekarang. Semua orang cuba buat. Oh, Ya. yang nombor 3 tu macam nak buat? Okey. Yang nombor 3 dia kata nisbah bilangan lukisan K. KX ke Y? KY. KYHX. Okey. Dia kata nisbah bilangan lukisan K iaitu Y kepada X. 2 nisbah 1. Jadi apa yang awak kena buat, ayat dia kata kat sini tidak lebih. Tidak lebih jadi kurang. Tidak lebih jadi kurang sama dengan. Faham? Jadi kat sini you akan ambil silangkan. Jadi macam inilah Y per X contohnya. Ini 2 per 1. Tandanya macam ni. Jadi Y kurang sama dengan 2X. Boleh? Okay. Boleh.
Sini kau. Okay. Semua orang buat ya. Nanti saya nak awak tengok markah awak dapat berapa. Semua orang buat. Ada berapa orang dalam ni? Kejap. Ada 24 orang. 24 orang. Tak apalah. Alhamdulillah. Daripada 4 orang. Ya, wakil satu kelas orang. Tak apalah sebab ni mungkin think positif. Nak kata hari tu dekat 30 orang yang join kelas saya tapi Adam ada. Aikal tadi saya nampak Aikal. Saya nampak Aikal ada tadi Aikal. Umar. Saya. Nasi kau ada.
Suruh Kak Dina. Bagi tahu Kak Dina. Bu. Yasmin, kau punya persamaan pertama kat situ kenapa dia setengah, Yasmin? Oh, tukarkan dia punya... jap. Okey, jap. 30. Tukar pada unit yang sama. Macam mana boleh jadi... okey. Okey, 3. Okey, 1, 2. Besar sangat. Tulisan kau besar sangat lah, Yasmin. Sampai senang aku nak baca. Yasmin, persamaan pertama kamu. Saya tak keliar. Okey. Baru keliar. Yasmin, persamaan pertama tu tak betul tu. Kenapa Yasmin buat X tambah setengah Y? Awak kata awak tukarkan. Saya pun buat macam tu. X, kenapa X? Sebab kat sini kalau awak tengok, dia katakan sebuah lukisan K mengambil masa 30 minit. Okey, saya buat minit dulu 30, sorry. Okey, 30 minit. Dekat minit dia kata 30 minit. 30 minit untuk K. K ialah Y. Okey. Then kalau awak tengok, okey, saya yang silap baca. Okey, sekejap Okey, tengok sini. Persamaan tu. Okey, untuk soalan ini, jadi apa yang perlu buat? Okey, dia kata seorang pelukis menghasilkan 2 jenis lukisan, H dengan K. Okey, H mengambil masa 1 jam untuk dilukis. Jadi K, you punya Y, H, you punya X. Kita ada lukis, kita ada warna. Okey, jadi apa yang perlu buat dekat situ adalah, okey, awak tengok sini dia kata H mengambil masa 1 jam. 1 jam untuk lukis. Kan, betul tak? 1 jam untuk melukis. So, kat sini 1. Okey, untuk mewarna, dia buat 20 minit. So, sini saya buat 60. Saya tukar dia pada minit.
Sebab dia buat 1 jam, 20 minit tu mudah. Tukar pada unit yang sama. Manakala K, 30 minit lukis. Saya terbalik. Tak apalah, nanti subah. 30 minit lukis. Kemudian 40 minit dia mewarna. Okay, betul tak? So, ini tukar. Betul tak? H. Betul tak, Adam? Betul tak? Ke saya silap? H mengambil masa, betul lah? Betul kan? Okey. Jadi dia kata maksimum melukis. Melukis jadi saya buat 60 X tambah 30 Y. Jadi dia kata 12 jam. 12 jam awak tukar kepada minit. So sini dia kata maksimum. So kurang sama dengan 720. Okey? Kalau buat jam tak boleh? Kalau awak buat jam, maksudnya awak buat sini X, tu yang jadi setengah Y So awak akan jadi sini tambah dengan Y per 2. So sini 12. Macam tu? Tu yang Yasmin dapat tu Okey. Kemudian ini yang persamaan yang pertama. So persamaan kedua. Okey, betul lah sebab saya tadi baca sekerat je. Okey. Okey, betul. Sebab awak tukar kepada jam. Okey. Betul. Okey, dah. Okey, 10-5 minit. Mari kita tengok skema dia. Okey, ada yang dah hantar dah. Cik. Hujan pula. Putrajaya. Itu dia. Okey. Okey, betul tak Yasmin? Kau buat Yasmin? Betul? Okey, ada tak yang dapat lain daripada ini? Siapa yang tak dapat? Tu dia. Siapa yang tidak dapat? Ada? Tak dapat. Atas ni dapat. Atas ni dapat lah kot. Atas ni dapat tak? Dapat. Dia kan tak, walaupun tak sama dengan ini, kalau ikutkan tak sama dengan yang atas saya buat tadi. Tapi nilai dia tu setara. Dia boleh. Jadi sekarang ni yang ini tak dapat Saya tak dapat. Tak dapat. Ini siapa yang bercakap? Saya tak familiar pula suara kat sini. Ni Azwar. Azwar, asal lain kau seorang kau hari ni. Okey. Kenapa kau tak dapat? Graf yang mana kau tak dapat Azwar? X tambah 2Y. X tambah 2Y. Okey, graf yang mana? Pertama, kedua, ketiga? Kedua. Yang kedua. Yang kedua, kau punya persamaan apa Azwar? Sama dengan ini. Sama. Sebiji. Okey. So, you buat jadual. X, Y. X kosong, kosongkan X. Jadi, Y-nya 9. Kalau awak kosongkan Y, X-nya 18. Jadi, 0, 9. Ini sebenarnya graf ni besar. Saya kecilkan. Kan? Sebab awak kalau awak buat, dia sampai berapa ujung ni? Muat sampai berapa? Saya rasa sampai 18 ke 20 kot. 20. Kan? Jadi, maksudnya X 18, Y-nya 0. Adalah kat sini. Gariskan saja. Okey? Boleh Boleh. Okey. Dan nak melorek, baca dari Y. So, dalam kes soalan ini tak ada masalah. Semua Y berada di sebelah kiri. Jadi awak lorekkan. Okey. So, dekat sini dia ada suruh label R ke tidak? Kalau dia tak suruh, tak payah label pun tak apa. Tapi biasanya dia suruh labelkan huruf R. So, awak labelkan. Boleh ya? Dapat Adam? Settle dah? Siapa yang full mark? Siapa full mark angkat tangan? Soalan C mana cikgu tunjuk tadi? Ya ke? Ngelak lah. Bagi masa sampai soalan C sebenarnya. Padan Yasmin siap graf hantar kat saya. Okey. Ini soalan C.
Soalan C awak tengok saya katakan soalan bentuknya lebih kurang sama, sama kurang, kurang lebih kan. Cari bilangan lukisan K dihasilkan jika dua lukisan. Nampak tak? Kan sama je. Dia suruh cari K. K tadi X ke Y? Jika dua untuk H. Lepas tu dia menjual lukisan yang dihasilkan. Okey, pelukis memperoleh untung sebanyak RM20 untuk H. RM16 untuk K. Dia nak untung maksimum. Jadi kalau awak tengok sini masih sama bentuk soalan dia. Cuma cerita dia lah berubah-ubah. So tadi kita punya K. Jadi K kita so kat sini 20X tambah 16Y. Okey, 20X tambah 16Y. Okey, jadi kamu tengok dekat sini. 20X tambah 16Y. Jadi bila kamu buatkan dia dalam graf. Dia sensitif betul nak suruh gerak ni lah. Okey. Awak ada. Kat sini dia dah mudah lah. Dah tentu-tentunya dia tak tanya minimum. Minimumnya kat sini. So maksimum antara ini ataupun ini ataupun ini. Jadi awak tengok tadi 20X tambah 16Y. So you dapat 20X tambah 16Y. Okey, kalau nak buat garis putus-putus, X per 16, Y per 20. Kecilkan bahagi dengan berapa? Kita bahagi dengan 2. Bahagi dengan 4. Bahagi dengan 4, bahagi dengan 4. So, X-nya 4, Y-nya 5. Buat garis putus-putus. Kita gerakkan. Manakah yang maksimum? Kalau tak nak buat yang itu pun tak apa. Sampai sini, you ambil titik ini atau titik ini yang maksimum. Pilihlah, kita ada 3 pilihan. So, dekat sini, setelah dia buat, dia dapat 10, 4. 10, 4 yang ini sebagai titik maksimum. Faham? Boleh? Okey tak? Okey. Ada soalan? Tak ada ya? Okey, kalau tak ada, so bahagian C kertas 2 dah settle. Saya akan bagi tahu dekat Cikgu Zalati. Maksudnya Cikgu Zalati pun tak akan buat dah revision untuk tajuk ini. Okey, so kita akan pergi ke tajuk yang lain untuk esok. Okey, insyaAllah saya akan sharekan jawapan. Sharekan soalan besok pagi ke kalau saya rajin. Kan? Lepas tu awak cuba buat. So besok malam, insyaAllah sebelum minggu ni, insyaAllah besok malam yang terakhir kita buat untuk minggu ini. Boleh? So saya stop kat sini. Jumpa next class. Okay, bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih. Okay, sama bye. Terima kasih, Cikgu. Sama. Cikgu. Sama.